Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak di atas limpah kurnia yang tidak terhingga, yang Allah SWT peringatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat yang aku beri, kamu tak akan terhitung. Namun kata di para ulama, kena hitung baru kita rasa banyak. Tapi kalau kita tak hitung, kita rasa macam tak ada ya, kan? Nak hitung tak boleh, tapi kita kena hitung supaya kita nampak bahawa banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, barulah kita kuat bersyukur pada Allah. Muslimin dan muslimat, para jemaah dan juga para penonton sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam surah Al-Mujadilah. Tulis surah yang ke-58 dari awal Quran. Surah yang pertama dalam juzuk yang ke-28. Ayat ini kita dah bincang awal dulu. Ayat Madaniyah, diturunkan di Madinah, mengandungi 22 ayat. Alhamdulillah, 2 siri sudah berlalu dalam surah ini. Kita mula pada kali ini ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Buka mushaf, kita baca dulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Balik semula kepada ayat kita, ayat yang ke-10 dalam surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada terjemahan dia melalui pimpinan Ar-Rahman. Tafsir pimpinan Ar-Rahman. Ayat 10 ni sebenarnya belum habis
Sambungan dia daripada ayat 9 dan sebelum itu ayat 8, ayat 7, semuanya kaitan kita ni tentang bisikan. Tentang berbisik. Cuba tengok terjemahan, kemudian kita kait dengan CD yang lepas, kerana dia tak habis lagi dia punya perbahasan. Innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya perbuatan berbisik-bisik dengan kejahatan itu adalah dari hasutan syaitan. Ingat Malik. Dia bisik ni ada dua. Kita dah bincang dalam siri yang lepas. Orang berbisik kerana nak buat benda baik. Itu pun kena tengok suasana. Kena tengok suasana. Kita contohnya kita duduk 3 orang. Kita duduk dalam kumpulan kita ni ada 3 orang. Kita nak buat benda baik tapi kita pergi bisik 2 orang. Seorang lagi duduk sengih. Itu Nabi larang. Dalam hadis yang telah saya baca dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum salasatan fala yatanajasnan duna sahibahuma." Kalau kamu ada 3 orang, jangan berbisik 2 orang, yang seorang lagi tak tahu apa. Sebab apa? Fa inna zalika yuhzinuhu. Ini akan memberi perasaan sedih, duka cita. Sebab apa duka cita? Dia tak tahu. Dia bisik apa Apa yang dia kata Dia kata kat aku ke? Dia nak maknanya timbul persepsi tanggapan ataupun anggapan yang tidak baik kepada orang yang berbisik. Maka jangan kita buat perangai lagu ni. Kalau nak cakap, cakap. Kalau tidak, jangan dibisik. Itu makna itu dalam bisikan yang pertama itu, walaupun bisikan yang baik, tapi dari sudut etika, dari sudut adabnya, kalau ada orang lain jangan duk bisik dengan dia. Jangan duk bisik, kita 2 orang, yang seorang lagi tak berbisik. Dan ada juga berbisik kerana apa? Kerana kejahatan. Ini memang dilarang daripada awal lagi. Kalau tak berbisik pun jahat, berbisik lagi jahat. Biasanya orang yang berbisik ni, orang nak buat perancangan tak baik, kan? Sebab dia takut orang tahu. Tapi orang baik pun berbisik juga. Untuk apa? Strategi. Bukan semua perkara yang kita kena beritahu kepada orang. Ada benda tak boleh beritahu. Strategi kita, perancangan kita, dakwah kita ni strategi kita, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jangan diberitahu kepada orang, nanti orang sekat. Jadi bukan semua kata-kata ahli fikir, dia kata laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Bukan semua benda yang kita tahu kena heboh-hebohkan, kena sebarkan. Ada benda yang kita kena sembunyi dalam perkara-perkara strategi, perkara yang tak boleh diberitahu secara publik, secara umum. Tetapi kalau pengajaran ilmu itu kena beritahu. Kalau jenis nyak-nyak mengajar dalam hutan, mengajar dalam gelap, itu simptom ajaran sesat nama dia, bahaya. Innaman najwa minasyaitan. Bisikan-bisikan itu mari daripada mana? Mari daripada syaitan, sebab dia duk main, dia panggil al-harbu an-nafsiyah. Perang saraf. Perang saraf ni bahaya sekali. Kan dia duk main bisik, sosing-sosing keluar satu cerita, satu berita. Ini dia panggil dalam bahasa ini dia panggil syai'at. Berita-berita palsu, berita-berita ni mari daripada mana? Mari daripada gosip, bisikan, najwa yang tidak baik itu. Sehingga kata di para sebahagian ulama kata apa? Yadkhulu fit tanaji, termasuk juga dalam bisikan yang dilarang itu, lau takallamu bilaghatin ukhra. Kalau kita bercakap dengan bahasa lain yang tidak dipahami oleh orang, itu pun dikira bisik juga. Contohnya kita 2 pandai bahasa Jepun, kan? Kita duduk dalam ramai-ramai, tiba-tiba kita pergi cakap dengan bahasa ni, orang lain tak faham. Kenapa? Gunalah bahasa yang dipahami oleh semua orang. Guna di bahasa dipahami oleh semua orang. Dan tujuan mereka berbisik itu sebagaimana dalam ayat 8, wa ma'siyatir rasul.
wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Yang dilarang kerah di sini iaitulah berbisik untuk permusuhan dan maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak maksiat pada Nabi macam-macam lah. Bukan sekat mereka tak dengar kata, tak terima ajaran Nabi, tak terima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tamarrud, mereka derhaka menentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dibuat oleh Yahudi dan sebahagian daripada puak munafikin, menimbulkan azmah masalah ke dalam masyarakat Islam. Sebab dia duduk bisik-bisik menyebabkan orang jadi timbul. Kita ni zaman kita ini orang tak bisik, dia panggil orang gosip. Dia ambil gambar entah tahu bila dua orang ni sedang bertemu contohnya. Perbincangan kat tengah minum air, kebetulan ambil gambar letak di Facebook. Dia tulis biar gambar berbicara. Oh, kita kata dia dua orang ni berunding dah. Kita di kampung ni bala hangit cawak kota kan. Ini dipanggil bala. Kemudian Allah Ta'ala juga peringatkan kepada kita tentang salam orang kafir. Maknanya kalau orang kafir mari bagi salam, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikum. Jawab sepatah. Tapi kalau dia kata Assalamualaikum, boleh je kita jawab Waalaikumsalam. Sebagaimana kata di sebahagian ulama. Cuma kita orang Islam jangan mula dulu dengan salam kepada orang kafir. Tapi kalau dia bagi salam, macam mana kita nak jawab? Kalau kita tak pasti salam dia tu, kita jawab seperti yang Nabi kita ajar kepada sahabat. Ketika orang kafir Yahudi mari kata Nabi Assalamualaikum, maknanya mati. Nabi kata jawab dia Waalaikum, atasmu. Bukan aku seorang. Kerana mati belaka. Maknanya seolah-olah kita jawab, bukan aku seorang, sekali dengan awak. Kalau awak. Itu dia panggil tamarrud, puak-puak kafir. Kemudian Allah Ta'ala peringatkan kepada kita dalam ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu iza tanajaitum. Maknanya kalau kamu kena berbisik juga, perlu nak berbisik, mesti berbisik dengan benda yang baik. Buat strategi yang baik, perancangan yang baik. Sebab jangan bisik dengan 3 perkara tadi. Al-ism, benda yang dosa, mungkar. Wal-udwan, permusuhan, nak balas dengan orang. Wa maksiatir rasul, dan langgar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah kata wa tanajaw bil birri wat taqwa. Kalau nak bisik juga, kalau perlu. Maknanya orang Islam ni mesti ada strategi, ada perancangan bil birri wat taqwa. Dalam siri yang lepas anda dah bincang, kenapa Allah Taala mula al bir wat taqwa? Sebab takwa tu dia tak pada diri kita. Al birru, kebajikan itu akan dipanggil mutaaddi, dia pergi kepada orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Dia pergi pada orang lain, maknanya boleh diterima oleh masyarakat. Sebab itu dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW larang sahabat-sahabat, iyyakum wal julusa fit turuqat. Nabi kata, mu jangan duduk di tepi-tepi jalan. Jangan duduk situ. Orang lalu-lalang duduk tengok kamu, mu duduk tengok orang. Sahabat kata, ya Rasulullah, wa malana buddun. Kami tak ada tempat dah. Rumah kecil. Nak hidup mana? Duduk tepi jalan ni ya kita bercakap. Jadi sahabat minta excuse lah, minta keuzuran. Dia kata, ya Rasulullah, kami tak ada tempat nak bercakap. Nak duduk mana? Qala Rasulullah SAW, fa idza abaitum illa al majlis. Kalau kamu nak juga duduk cakap-cakap tepi jalan, fa'atu tariq haqqahu, hendaklah kamu beri hak jalan. Apa dia hak jalan? Ghaddul basar, tunduk, jangan duduk kelih. Ni setiap orang lalu kat dia lah, mata tengok. Lalu orang perempuan hak jangan, ni hak siapa ni? Jadi menimbulkan banyak fitnah. Yang kedua, raddus salam. Kalau orang bagi salam kena jawab, jangan duduk buah apa kata dengar. Ini bahaya. Yang ketiga, mesti bertugas amar ma'ruf. Yang keempat, an-nahyu anil munkar. Jadi ini 4 hak. Dia panggil hakut turuk, hak jalan. Hak jalan itu kena ada. Maka Allah SWT peringat kepada kita, kalau kamu tak ikut dalam bahasa PKP ini, SOP yang telah Allah Ta'ala letak, yang telah digariskan oleh Nabi SAW di dalam najwa, dalam perbisikan kita ini, maka kamu kena ingat. Kamu kena ingat. Innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya bisikan perbuatan berbisik-bisik dengan kejahatan itu adalah hasutan syaitan. Ini mainnya dia, syaitannya dia mari nak laga-lagakan di antara umat Islam supaya pecah.
Pergi pula bisik pada orang kafir supaya lawan Islam. Itu kerja syaitan. Bila baca ayat ni anda teringat satu kisah. Ini bukan tafsir Quran ni, para jemaah. Ini dia panggil kisah selingan. Peristiwa yang telah berlaku. Ada sahabat saya, waktu tu dia tengah buat PhD di Madinah. Dia cerita, dia dapat anak perempuan. Tak ingat master ke PhD. Yang penting dia tengah belajar, dia dapat anak. Kita ni orang belajar di peringkat marhalah dirasa ulia dipanggil ni. Biasanya pihak universiti dia benarkan bawa keluarga, bawa isteri. Bila bawa isteri ada katanya banyaklah CJ dapatnya kan. Alhamdulillah. Waktu orang tanya anak, dia kata berapa lama ustaz duduk Madinah? Kata tak lama. Dia boleh 4 orang anak je. Kira ambil lah tak. Jadi sahabat kita ni dapat anak perempuan, dia bernama Najwa. Biasa kan nama Najwa ni ramai kan orang sekarang ni Najwa. Pagi esok jumpa dengan pak cik. Tua orang Arab nak pergi masjid. Dia kata Sami' tu, aku dengar mu dapat anak. Alhamdulillah, ayah Ami. Alhamdulillah. Aisyah, bumbu nama apa anakmu? Dia kata Najwa. Pak cik ni dia baca ayat ni. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Innaman najwa minasyaitan. Kata dia ustaz ni aku nak rebah rasa. Najwa minasyaitan. Baca ayat ni. Innaman najwa minasyaitan. Dia kata macam nak pengsan aku. Terlupa aku ayat ni. Sebenarnya najwa tu ada makna lain lagi. Tu kita tengoklah dalam kamus makna najwa, tapi dikatakan kalau aku baca ingat ayat ni aku tak letak nama najwa. Innaman najwa minasyaitan. Minta maaf lah dah. Adik-adik kita kat hak nama najwa tu minta maaf. Ni cerita selingan ya, bukan cerita tafsir. Kena tengoklah. Kadang-kadang dia bahasa Arab ni banyak makna. Jadi kita kena tengok satu-satu. Kita nak pakai hak mana? Jangan pakai hak ni. Baik. Innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya berbisik-bisik itu perbuatan itu mari pada hasutan syaitan untuk apa? Liyahzunal ladzina amanu. Ini objektif dia, mereka berbisik, mereka buat strategi perancangan senyap-senyap ni untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu berduka cita. Itulah cerita dia nak berduka cita. Nak suruh orang kita ni sedih, tak tenang. Sedangkan Allah SWT tak mahu kita ni duka cita. Dan kita juga tidak beribadat dengan duka cita. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hijr, wala tahzan alaihim, jangan duka cita. Jangan sibuk, kita kena rasa sedih. Contohnya kita dakwah orang ni tak masuk Islam, kita dakwah orang ni suruh mari masjid tak mari, kita dakwah dia tutup aurat tu, kita kena rasa sedih, rasa bertimbang rasa bersimpati. Tapi jangan sampai peringkat duka cita, tak lalu makan buat kerja. Kenapa tak buat kerja tu? Duk mikir ke kawan aku tak tutup aurat. Lah. Kita kena fikir bagaimana nak tutup aurat dia. Lebih-lebih lagi anak-anak kita, cucu kita, itu kena fikir. Dan iz yaqulu li sahibi la tahzan. Nabi SAW kata kepada sahabat dia dalam gua Thawr, jangan duka cita. Innallaha ma'ana, maknanya dalam hidup kita para pendakwah ni dia panggil humumud dakwah. Kita berfikir dari sudut dakwah kena fikir, tapi jangan sebab duka cita tu menyebabkan kita tak lalu makan kuruh kering, tak boleh kerja. Maka al-qiyam al-imaniyah, nilai keimanan dalam jiwa manusia itu akan melahirkan, membenihkan as-sa'adah fil qalbi, rasa bahagia dalam hati kita. Rasa bahagia dalam hati kita itulah. Allahu Akbar. Di antara lagi untuk nak menghilangkan duka cita tadi, apa yang kita buat di antara sama-sama kita? Kita buat baik, beri benda baik, at-taqwa kan. Di antara lagi nak hilangkan duka cita, at-ta'ah wal ibadah, kita kena banyak taat. Lagi susah hati, lagi dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, jangan susah hati. Kena bala baru cari Tuhan, itu sukar. Maksud dia macam mana? Ada orang lillahilah depan tangga masjid, kata cari siapa tu? Cari pak imam, cari ustaz. Kenapa? Oh, dia gini kena musibah gini. Yang dia bercakap tu pak imam dah.
mana menunjukkan dia tu tak rajin mari masjid, nah tak kena pak imam. Jangan. Artinya ciri-ciri nak mencari kebahagiaan, nak hilangkan duka cita itu apa dia? Iaitulah kita buat baik sama-sama kita. Ini satu. Yang kedua, at-ta'ah, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kita cuba hilangkan duka cita. Duka cita siapa? Duka cita kita sendiri dengan banyak motivasi, banyak balik kepada qada dengan qadar, dan kita hilangkan duka cita sahabat kita bil-fal, dengan cakapan yang baik. Sebab itulah Nabi muka yang senyum, kita buat interaksi dengan baik. Nabi SAW ajar kepada kita apa? Dia ajar kepada kita supaya hilangkan duka cita, iaitulah kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tengok orang tak baik, dia panggil al-fa'l. Nabi SAW dia tak suka dengan tasya'um, kesialan, siam aja, Nabi tak suka. Tapi dia suka al-fa'lu. Al-fa'lu maknanya kita ambil sempena baik. Contohnya bila kita tengok orang ni sakit, kita kata insya-Allah. Yang pertama sekali, sakit ni satu, Allah Ta'ala nak uji kita, nak angkat darjat kita. Mudah-mudahan insya-Allah tak lama tu sihat tu. Ya, doktor kata apa? Laporan dari hospital pun nampak baik. Sekurang-kurangnya kita beri orang panggil motivasi semangat pada dia. Itu dipanggil nak hilangkan duka cita. Tapi jangan pergi tengok. Mana laporan doktor? Tengok. Doktor kata apa? Kanser tinggi ni. Tengok-tengok. Kalau tengok laporan ni, ada orang kampung saya dulu 3 minggu ya ni hidup. Baik tu segi. Jangan pergi hospital macam ni orang mulut celopar lagu ni kan. Jangan. Pergi dekat orang nak mati pun kita tak boleh kata dia nak mati. Kita kata insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala beri yang terbaik pada kita. Jangan lupa zikir. Jangan lupa ingat kepada Allah Taala, sentiasa mengucap bagi nasihat. Ini dia panggil banyaklah. Yang pentingnya Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, wa qulu lin-nasi husna. Mu kena kata kepada orang tu dengan perkataan yang baik. Qulu lin-nahi husna. Jangan cakap benda-benda buruk yang menambah mengeruhkan suasana, memparakkan keadaan. Jangan, kita kena buat. Dalam surah ini, alhamdulillah kalau tuan-tuan para jemaah ikuti kuliah saya dalam siri-siri qawaid Quraniyah. Ciri-ciri yang pertama, kaedah yang pertama, tajuk dia waqulu linnasi husna, kamu katalah kepada orang dengan perkataan yang baik. Tengok dari rakaman kita, tajuk dia qawaid Quraniyah. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Allah SWT sebut waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkan sayapmu pada orang, maknanya tawadhu, jangan sombong. Kan suratul Hijri ayat 88. Allah Nabi juga sebut la tahqirana minal ma'rufi syai'an, mu jangan pandang lekeh benda baik walaupun jumpa kawan kita dengan muka senyum. Hadis dalam Muslim, banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita bagaimana Allah SWT ajar pada kita supaya hilang duka cita. Puak-puak Yahudi, puak-puak kafir ni, syaitan ni liyahzunal ladzina amanu, khijir dia nak suruh orang mukmin duka cita. Dia mari macam-macam dia punya bisik. Kamu dulu senang-senang duduk Madinah, dapat hasil, dapat tamar berbuah, semua duit dapat pada kamu, kan? Tak ada masalah apa-apa. Tapi bila mari Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, duitmu kena bagi. Dalam hartamu ada zakat. Ini dia panggil jarum syaitan, dia masuk. Alih-alih kebobok, mikir juga dia. Dulu solid, full, 100% milik kita. Sekarang ni kena bagi orang pakai miskin. Kena macam-macam pula. Maka itu dipanggil bisikan-bisikan yang jahat yang mari daripada orang tu. Pasal itulah kita ingat, ni kadang-kadang kita ni mari orang penghasut ni macam-macam. Silap teknikal sikit, kita tak setuju sikit dengan benda-benda keputusan yang dibuat, mengamuk, lagi jangan. Allahu Akbar. Allah kata apa? Tengok dalam ayat 10. Syaitan buat strategi. Pengikut-pengikut dia, Yahudi ke Nasara ke siapa, dia buat konspirasi. Protokol Zionis sudah dibuat. Tapi ingat, sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, kita ada protokol kita, protokol iman. Allah kata apa? وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Sedangkan bisikan itu tidak akan dapat membahayakan mereka sedikit pun melainkan dengan izin Allah. Jangan takut.
perancangan jahat mereka tidak memberi kesan kepada kita kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Itulah perancangan itu, protokol ni. Akhir sekali protokol ternaik atas kepala dia yang hancur. Kan? Berapa banyak negara-negara besar dalam dunia, dulu dia panggil Soviet Union. Hancur, puak-puak yang tak percaya kepada Tuhan, etis, komunis, akhir kali mereka runtuh. Ini akan ada lagi negara-negara besar, mungkin akan runtuh lagi, tak usah doa atas dunia ni, semuanya akan runtuh di hadapan kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan kita. Maknanya yang paling besar sekali, dia panggil silahul iman, senjata keimanan. Inilah yang kita miliki, orang-orang yang beriman, orang Islam, kita miliki senjata silahul iman, silah yang paling kuat sekali. Mana? Apa buat Yahudi dia guna diayah, guna strategi-strategi nak memburukkan Islam. Contohnya dia panggil Islamfobia. Geng-geng Islamfobia ni di barat ke di timur ke di mana, mereka telah cuba nak tashwih, nak burukkan Islam itu kepada masyarakat non-Muslim yang bukan Islam. Saya pergi melawat negara-negara lain, contohnya di Jepun, dia kata sahabat saya bagi tahu, dia kata kita menghadapi masalah di sini sebab berita yang sampai kepada orang-orang ini, Islam itu teroris. Mau nak tengok Islam, tengok geng hot dog bom sana sini. Itu bukan ajaran Islam. Cuma itu ada beberapa anak orang Islam yang buat onak, buat perangai, kan? Timbulnya IS-nya, timbulnya tu kumpulan ni. Islam tak ajar suruh buat macam tu. Nak tengok Islam? Nak. Dia ambil gambar negara-negara orang-orang Islam yang miskin, tengok merempak, sampah, kotor. Menyebabkan Islam lah. Islam no, sebab bagi mereka tidak baik. Tidak tamadun. Itu dia panggil tashwih. Dan kata di ahli fikih, yufsidun namam sa'atan, orang yang batu api boleh meracuni, merusakkan hubungan dua orang yang baik itu dalam beberapa ketika yang tak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan. Na'udzubillah. Di antara kata di para sebahagian ulama tafsir kata, wa min najwa syaitan. Di antara bisikan syaitan yang tak baik juga, iaitulah ma yata'allaqu birru'ya wal hulum. Perkara yang berkait dengan mimpi-mimpi. Dia mimpi. Dia ada dua mimpi. Kalau ru'ya atau mimpi baik. Kita nak tidur, kita ada wudu, kita baca ayatul kursi, kita tidur dengan cara yang sunnah, kemudian kita bermimpi. Itu dia panggil ru'ya. Ru'ya ni mimpi baik. Ada satu lagi dia panggil al-hulum. Al-hulum ni mimpi buruk. Biasanya syaitan dia mari mimpi buruk ni macam-macam sebab orang bermimpi sama ada diganggu oleh syaitan ataupun sebab dia duk mikir banyak sangat belum tidur. Nak buat tu, dia sedih tak dapat ni, dia panggil terbawa-bawa dalam mimpi. Setengah orang kata mengigau, kan? Kalau mengigau di siang hari lagi dahsyat, ni mengigau tengah malam. Maka syaitan tu dia mari ajar kepada kita, mari mimpi yang menyebabkan orang ni jadi duka cita. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahihain, Nabi kata ar-ru'ya minallah. Kalau kita dapat mimpi baik, itu anugerah daripada Allah Taala. Mimpi. Tapi kena ingat, mimpi bukan hujah. Mimpi tak boleh dijadikan hujah. Ada setengah orang ni semua hujah dia dengan mimpi belaka, kita kata la, mimpi bukan hujah. Jangan guna hujah jadi mimpi. Tetapi mimpi itu satu bisyarah. Kata Nabi sallallahu di akhir zaman nanti, ru'yal mu'minin, mimpi orang beriman itu satu anugerah daripada Allah Taala, menyenangkan hati dia. Tetapi wal hulm minasyaitan, mimpi buruk itu daripada syaitan. Maknanya kalau seorang mimpi buruk, dengar ni, ada bermimpi. Orang ni mimpi buruk, na'udzubillah. Tak tahu lah dia tengah mimpi, tapi jatuh dalam bangunan kau, apa dia kena langgar ke? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahu falyanfus. Bila kamu tengok mimpi yang buruk, kamu ludah tanpa air liur, ludah belah kiri. Kita sedar astagfirullah, auzubillahi minasyaitanir, kita ludah ludah 3 kali. Tapi kalau ada jangan air liur, kalau ada orang sebelah pula isteri ke suami bertepek, dia kata uji apa tengah malam ni, nanya dia panggil nafas, maknanya ludah tanpa bila riqa,
tak keluar. Kita ludah 3 kali. Waliyata'awaz. Kemudian kita minta berlindung. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita minta berlindung dengan Allah SWT. Kalau boleh kat kita bangun, ambil wudu, solat, minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Dan kalau kita tak bangun pun, kita ludah, kita ma'auzubillahi, kemudian kita pindah tempat tidur. Contohnya kita duduk sini, pindah sikit. Tukar bantal ke? Yang penting biar ada pergerakan baru. Kata Nabi, fa innaha la tadurruhu. Kerana mimpi buruk yang dibawa oleh syaitan itu tidak memberi mudarat kepada kamu. Ini di antara adab mimpi. Panjanglah tuan-tuan tengok dalam syarah saya kepada kita, Perisai Muslim. Kitab Perisai Muslim ni saya syarah sudah 40 siri kuliah, kita sudah bincang tentang mimpi. Tuan-tuan boleh tengok di sana. Kalau mimpi buruk jangan cerita dengan orang. Jangan cerita. Jadi. Itu bahaya. Itu permainan syaitan. Tapi kalau mimpi baik jangan cerita kepada semua orang. Tulis kat Facebook, saya semalam mimpi gini lah. Ada orang hasad. Kita kalau nak cerita juga, kita cerita kepada orang-orang yang soleh, yang boleh pandai mentadbir mimpi. Kalau orang soleh tak pandai takbir, jangan. Saya di antara salah seorang yang tak pandai tafsir mimpi. Ada orang tahu WhatsApp, saya mimpi gini, saya kata wallahu alam, cari ustaz lain. Nanti saya tafsir tak kena pula, lain pula jadi. Baiklah para jemaah sekalian, itu dipanggil najwa, bisikan syaitan, tidak memberi mudarat kepada kita, kecuali setakat mana yang telah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri. Mana kita tahu kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ana pernah ikut satu kali motivasi. Perancangan dia panggil al-istishraq wal mustashriqun. Puapa orientalis, bagaimana protokol dia nak merosakkan Islam. Bila kita dengar ni, lemah kita rasa. Tak ada harapan dari Islam nak naik. Tapi penceramah kata, la ya akhi. Ini semua daif, kabaitil ankabut, seperti rumah laba-laba dia panggil. Orang Kelantan kata laba. Laba tu laba-laba. Ankabut bukannya kuat, mereka hanya berstrategi, tapi kita wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan strategi kita yang kita akan lawan mereka insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada tajuk yang lain pula. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala mula ayat ini dengan orang yang beriman. Siapa? Kita, orang yang beriman. Apabila diminta kepada kamu memberi lapang, mana beri ruang daripada tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya. Supaya Allah melapangkan serba-serbinya untuk kamu. Contohnya, kita duduk dalam majlis ilmu. Tiba-tiba mari pak cik tua, tak larat, mari orang telinga berat, dia panggil telinga berat ni tak apa dengar. Kita kenal dia ni. Mari sini. Dekat ustaz ni. Tapi zaman kita ni dengan ada mikrofon ni, duduk sini dengan ujung sama je. Cuma duduk depan ni fokus sikit, duduk belakang takut ada kawan cuek, kan? Itu yang bezanya. Famsahu. Allah kata lapangkan, luaskan tempat duduk. Kalau kamu bagi ruang kepada orang yang baru mari tak ada tempat ini, yafsahillahu lakum, Allah Ta'ala akan luaskan keadaan kamu. Kata di para ulama, luah di sini fid dunia wa fil akhirah. Luah dalam dunia, dalam akhirat sekali dapat. Dalam dunianya Allah Ta'ala luahkan rezeki kita. Di akhirat esok insya-Allah Allah Ta'ala luaskan kehidupan kita, bebas daripada neraka, kita jadi ahli syurga insya-Allah. Itu yang pertama. Wa idza qila lakum unshuzu fanshuzu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah. Bangunlah, bagi ruang kau orang ni. Kau ada tepi sikit. Supaya Allah Ta'ala meninggikan, bangun. Jangan susah hati. Macam aku ni tak ada ega, suruh bangun. Kan? Itu atas keperluan, atas kebijaksanaan. Kita jangan suruh semua orang bangun. Tak boleh. Contohnya, orang ni duduk sebelah depan. Kita mari lambat. Kita mari tu, bangun, ini tempat saya.
Tidak ada hak untuk awak. Sebab itulah di masjid-masjid ni ada depan sejadah imam, kemudian ada satu sejadah lagi, itu untuk Bilal. Kan Bilal dia qomat dalam bilik dia, kan, depan. Maka kita kena taruh dia punya ruang. Kalau pak cik ni mari belok tempat, saya sudah 25 tahun solat di sini. La, tidak ada. 25 tahun ke 100 tahun awak nak duduk situ, mari awal. Bila orang lain mari awal, kita nak suruh dia bangun, kita kata tidak. Itu hak dia. Dalam kitab fiqh kata termasuklah kanak-kanak. Kalau dia mari awal, tak boleh kita halau dia ke belakang. Mu nak duduk cepat mari depan, kenapa bagi budak-budak masuk? Ini ayat. Tapi kalau diperlukan contohnya, mari orang-orang yang ada sedikit kedudukan, perlu duduk dekat dengan penceramah dalam majlis ni, patut cuma dia terlambat sikit dengan sebab tertentu, maka boleh kita minta izin dengan orang-orang yang kita kenal, mereka tak sakit hati. Mak, boleh tak bagi ruang ke pakcik ni? Orang kita kenal. Tapi kalau kita tak kenal, bangun dia. Jangan sakit hati dia. Mungkin siapa ketua dia tak mari majlis kita lagi. Maka kita kena tengok. Allah kata apa dalam ayat ni? Yang ketiga, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Supaya Allah Ta'ala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. Orang yang beriman, darjat dia tinggi. Dan Allah meninggikan orang-orang yang berilmu, yang diberi ilmu pengetahuan agama, dari kalangan kamu beberapa darjat. Orang yang ada ilmu tak sama dengan orang tak ada ilmu, kan? Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Bila ayat tentang muamalat, interaksi, kira bicara, Allah akhiri ayat, wallahu bima ta'malun. Allah Ta'ala dengan apa yang kamu buat. Kita orang suruh bangun, kita bangun. Tapi muka masam mencuka, kata orang. Dalam hati bergelora, siapa aku? Kenapa dihalau aku keluar? Kenapa suruh aku bangun? Itu jangan. Kalau kita rasa tak boleh bangun, cakap je, minta maaf lah. Kuliah ni pukul 8 malam, saya mari pukul 6 petang duduk di sini. Tiba-tiba nak suruh saya bangun, minta maaf. Tapi kalau ada ruang di tempat lain, boleh je kita bangun. Beri ruang kepada orang yang diminta supaya duduk di situ. Mungkin ada sebab-sebab tertentu, kan? Ini dipanggil dari sudut muamalat, dalam sudut bahasa tadabbur. Kenapa Allah akhiri ayat ini dengan wallahu bima ta'malun? Allah Ta'ala semua benda yang kamu buat khabir, Tuhan Maha mengetahui. Masya Allah, tabarakallah. Dalam ayat ini Allah kata wa idza fil majalis, sedangkan majlis satu ya. Kenapa dia guna majalis, guna jamak? Ada para ulama mengatakan boleh jadi majlis Nabi itu banyak kali. Majalis maknanya majlis hak Nabi ni biarlah kita beradab. Majlis lain pun biar beradab. Baiklah para jemaah sekalian, sebelum kita bagi tafsir kepada ayat ini, kita pergi kepada sabab nuzul. Cerita apa sebab turun ayat ni. Katanya Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah. Ada kata Nabi kita duduk di sofa, daqal majlis. Masjid dia kecil ataupun di sofa, majlis itu kecil. Bukannya dewan besar terbuka. Datang di antara sahabat Ahlu Badar. Ahlu Badar ni orang yang pergi perang Badar dengan Nabi. Ada di kalangan mereka kabirusin yang sudah berumur, sudah tua. Duduk belakang-belakang tak dengar, kan? Ada di kalangan mereka minas sabiqina bil ilmi, mempunyai ilmu yang hebat, orang rapat dengan Nabi kuat. Cuma lambat datang kerana masalah tertentu. Contohnya seorang sahabat, nama dia Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas ni thaqilus sama'. Pendengaran dia tak apa kuat. Yang mana dia perlu duduk dekat Nabi. Tu anak kata dulu tak ada mikrofon macam ni, kalau macam ni tak apa, duduk jauh pun orang tak dengar apa boleh dengar. Dia duduk dekat speaker. Maka Nabi SAW terpaksa nak beri ruang kepada sahabat yang uzur yang macam ni. Nabi kata, "Qum ya fulan." Fulan, minta bangun, bagi pak cik. "Qum ya fulan." Jadi ada di kalangan mereka rasa macam beratlah juga nak bangun, kan. Ada Nabi kata, "Ya fulan, ifsah li fulan." Bagi ruang.
Bagi ruang. Masa tu belum turun ayat ni. Maka bila puak-puak munafikin ni dengar, ni batu api ni, munafikin ni batu api. Saya berteropa zaman kita ini, batu api ni. Dia pergi bisik. Mu kata sahabat kamu tu, Muhammad tu baik, adil. Mana adil? Orang ni mari awal duduk sini, orang ni mari kemudian dia suruh bangun duduk. Dia mula main isu. Isu tempat duduk jangan main, protokol. Sebab itulah kalau majlis-majlis rasmi dia tak nama siap-siap dah. Supaya tak mikir orang duduk sini-sini tak, awak duduk sini. Kita pun kena ikut akur lah. Nama kita depan, duduk depan. Kalau anak sendiri saya tak suka duduk depan. Tamu-tamu mesti ada mazhab wasapi tak. Sebab kita duduk belakang, boleh kok jawab-jawab soalan orang tanya. Duduk depan tu malu nak main telefon. Jadi nama-nama ni Nabi kita. Orang munafik mari dia attack dalam isu ni. Maka timbul turunlah ayat Quran ni. Allah Taala ajar kepada para sahabat, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Allah Taala akan lapangkan kamu. Besar gitu. Kita kadang-kadang majlis ramai yang tak tahan masyarakat kita ni, dia panggil al-ananiyah. Apa dia ananiyah ni? Sifat pentingkan diri sendiri. Mari lambat, duduk tepi pintu masjid. Orang nak masuk susah. Dah lah awak tak mari lambat. Yang awak duduk dekat pintu tu kenapa? Mengganggu orang lain nak masuk. Kadang-kadang kita terpaksa berhenti ceramah. Tuan-tuan, sila ke depan, sila. Ramai lagi berdiri kat luar nak dengar ceramah. Masuk. 2-3 orang mengesok lah. Perih-perih mengesok, pakai duduk berial. Dia tak berpaling ke belakang, tak tengok suasana orang lain. Dan ini dia panggil al-ananiyah, pentingkan diri sendiri. Ini bahaya. Anda duduk tengok di surau R&R, airport, di mana-mana. Setengah orang ni mentang ke dia lebay besar, dia jadi imam, dah lah baca panjang. Lepas solat pula zikir panjang pula, berdoa panjang. Orang berdiri dekat luar, nak masuk tak boleh. Kita buat ikut sunnah. Kita tahu surau ni sempit, tak tambah waktu maghrib, bah berhenti. Kereta berhenti, lori berhenti. Yang awak zikir panjang, baca panjang-panjang buat apa? Nak baca panjang kita solat tahajud nanti, insya-Allah kita baca 1 juzuk, tak ada masalah. Silakan. Ini bacalah. Tengok, ramai orang ni. Wal asri, qul huwallahu ahad yakfi. Lepas solat kita zikir astagfirullah seperti zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya dah ijazahkan beberapa kali ni. Lepas tu kita bangun, bagi orang lain masuk. Ini tidak ni sama juga bila mari kemudian kereta parking tak terkalu. Banyak masalah kita ni tak. Letak parking kereta. Sampah. Pergi dekat tu sampah, campak. Suruh anak campak. Tu sampah ada, kenapa tak campak dalam tu? Ini semua ni dia panggil sifat ananiyah. Sifat pentingkan diri, tak pentingkan orang lain. Maka Allah Ta'ala ajar dalam ayat ini, kita kena letak fafsahu yafsahillah, adalah kita utamakan beri keselesaan kepada semua. Jangan penting pada diri kita sendiri dalam majlis ilmu, dalam masalah. Maka kita mengatakan nak ubah adat ini bukan satu benda yang senang. Pasal itulah saya sertai kempen Kelantanku bersih. Patutnya Malaysia aku bersih lah. Kita buat ikut daerah dah. Kampungku bersih. Dan untuk orang Kelantan dia tulis jumpa sapah tahu kutik, jumpa sapah kutik, jangan tahu kok se. Dia sedap dia punya slogan. Maknanya jumpa sapah kutik. Mana kalau terjumpa sampah ambil letak dalam tong. Jangan tahu kok se, jangan campak merata-rata. Tulis dia punya slogan, jumpa sapah kutik, jangan tahu kok se. Ni tak ni kita kira asalkan rumah aku bersih, dapur aku tak ada sampah, biarlah tepi jalan bertabuk. Ini bukan sifat manusia yang baik. Maka Allah SWT peringatkan kepada kita supaya kita jangan pentingkan diri kita, kita pentingkan seluruh masyarakat. Wa idza qilan syuzu, kalau dia kata pergi, bangun. Pasal itulah dipanggil fan syuzu, nusyuz dengan makna irtifa, bangun. Pasal itulah orang perempuan yang derhaka kepada suami dipanggil nusyuz. Pasal apa? Dia ni lawan suami dia. Itu mana nusyuz. Baiklah. Allah SWT suruh kita bangun. Dalam ayat lain, dalam suratul Ahzab ayat 53, tanda.
Nabi SAW dia panggil orang masuk rumah dia makan. Tapi sahabat-sahabat ni tak mau keluar. Duk buah, Nabi kita penat. Allah Ta'ala turun ayat Quran, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث. Bila mu sudah makan, gilah. Duk buah apa laginya? Nak dengar Nabi ceramah, tunggu di masjid nanti. Nabi kata khutbah, dengar. Bukan semua kan. Pasal tu lah kalau kita pergi rumah orang, tuan dia ajak makan, jangan kita duduk buah lama-lama. Sudah kita. Kami pergi dulu. Kalau tuan rumah kata, duduk, kejap. Ada lagi kuih, ada teh lagi. Saya pun tak ada kerja, kita duduk. Tapi kenapa? Ni setengah orang ni siapa mereka? Tuan rumah nak suruh bangunnya, tak tergamuk. Tak sampai hati. Bila orang kata, kami pergi dulu, silakan. Oh, jadi tuan rumah duduk tunggu tadi lagi nak suruh bangun, tak bangun-bangun. Ini pun adab. Maka dalam adab majlis, sangat-sangat penting. Kemudian isu yang ketiga Allah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala angkat darjat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa darjat. Dalam ayat ini maknanya kaitan iman dengan ilmu itu besar. Sebab apa? Bukanlah menjadi hebat kamu dengan sebab duduk depan majlis, duduk dalam kursi utama, pentak utama, tetapi yang hebat manusia duduk mana? Duduk dalam ilmu dan iman. Duduk dalam ilmu. Orang yang beriman duduk mana-mana pun insya-Allah hebat. Orang yang berilmu duduk di mana pun hebat. Lepas tu dia panggil tawaduk. Setengah orang tak boleh. Kalau dalam majlis dia nak duduk atas pentas. Dan duduk bawah tak boleh. Kita kata duduk mana-mana pun tidak jadi masalah. Yang pentingnya ilmu kita tu akan mengangkat darjat seseorang apabila orang ini beramal dengan ilmu dia. Tapi baik-baik. Ada setengah orang yang ilmu banyak tapi tak beramal. Tak ajar orang. Ataupun tak mendidik keluarga sendiri. Kita tengok-tengok. Tengok dia tu mengajar sedap. Oh, dia kuliah agak berair mata kita. Sekali dengan air tu keluar. Tapi kita tengok keluarga dia, anak perempuan dia bertukar dengan anak apek, anak siam, tak tutup aurat. Ayahnya besar pangkat dari sudut agama. Kita kata ini masalah besar. Dalam hadis Nabi SAW yang dikeluar oleh Imam Bukhari, diriwayat daripada Sayyidina Muawiyah, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah nak beri kebaikan kepada dia, maka diberinya kepahaman dalam agama. Ulama hadis kata, al-fiqhu bukan mujarrad al-hifzu la. Ada orang yang dihafal ilmu. Hadis tu hadis ni, tapi tidak ada fiqh, mana tidak beramal dengan ilmu, maka ini satu masalah yang besar. Hari ini para jemaah sekalian kita muhasabah. Allah Ta'ala angkat darjat orang beriman dan orang berilmu. Kita pergi belajar ilmu, belajar sampai di tanah haram, belajar di Mekah, belajar di Madinah, belajar di Al-Azhar, belajar di mana-mana atas dunia ni hebat-hebat. Oh, CJ pengajian Islam, tafsir Quran contohnya, hadis. Tapi tengok dari sudut hari-hari duk post gambar, duk berdekat dengan bini ni Facebook, inikah gambaran ahli ilmu yang kita belajar selama ini? Inikah kita nak tunjuk watak kita sebenar? Hari-hari pagi-pagi jogging dengan bini, tanya gambar, sengih gambar, baru sudah jogging. Apa ini untuk pendidikan ilmu ke apa benda nak tayang? Sudah makan, tayang gambar makanan. Hari jadi kek, suak bini, berakak dalam Facebook. Lesh. Biar orang kampung yang buat benda-benda ni. Kamu ahlul ilmi, la. Sebab itulah kata di para ulama, la yu'raful fadla li ahlil fadli illa zul fadli. Tidak dikenali kelebihan bagi orang yang punya kelebihan itu kepada orang yang punya kelebihan juga. Kita hari ini masalah nak cari, dia panggil nak mencari simatu ahli ilmi, ciri-ciri ahli ilmu yang beramal dengan ilmunya di zaman kita hari ini agak sukar. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini panjang. Kita boleh buat satu kuliah, satu ceramah nak tafsir ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang pentingnya darjat ahli ilmu itu tinggi. Kan Allah Taala, Nabi sebut dalam hadis, dia kata para malaikat, makhluk-makhluk, hatta al-hitan, ikan di dalam air meminta ampun, berdoa kepada orang yang punya ilmu. Masya-Allah tabarakallah. Kata di ahli syair, dia kata fala tahsabul ansaba tunjika min ladha walau kunta min qaisin wa abdi madanin Abu Lahabin finnari wa huwa ibnu Hashimi wa Salmanu fil firdausi min Khurasan. Maknanya ilmu yang mengangkat darjat, bukan keturunan. Keturunan kalau nak tengok Abu Lahab Quraisy duduk dalam neraka.
Bani Hashim dia. Salman mari daripada Khurasan, mari daripada Parsi, tapi dia Allah angkat sebab dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ini para jemaah sekalian, marilah kita menjadi ahlul ilm. Lebih-lebih zaman kita hari ni pula orang tak kenal pula ahlul ilm. Kerja dia pagi, petang, siang, malam, kerja dianya duk kritik, duk menghina para ulama. Ini juga satu perbuatan yang tidak baik. Jadi kita kena, biarlah kita berpada-pada dalam semua keadaan yang kita buat, biarlah dalam landasan yang baik. Oh, dia kata ulama tidak maksum. Kita kata siapa dia memaksumkan ulama lain pada puak Syiah? Syiah je kata maksum, siapa dia? Imam-imam dia. Kita tak ada. Tetapi kalau tak kena cara, kita kritik dengan cara beradab, bukan tulis itu. Mengkritik dengan cara beradab, bukan dengan cara biadab. Dua cara. Berjauh jarak tu. Ustaz ni silap. Kita sebut. Bagi saya, tafsiran yang dibawa oleh ustaz ni silap. Sebabnya, nyatakan. Pandangan ulama yang pertama kata tak boleh, yang kedua kata boleh, yang ni kata harus, yang ni kata makruh. Kita kata pendapat yang terbaik pada pandangan saya, gini-gini. Ni dak beza sikit pandangan, bahasa jenis berapa dia, mari mana ni. Dengan label-labelnya, dengan tuduhannya, dengan rekod merahnya, dengan macam-macam kita buat, ini juga tidak beradab. Dari sudut kita menegur orang, bukan cara itu. Nak sebut baik. Boleh je kita kritik siapa-siapa, tetapi biarlah beradab, bukan dengan cara biadab. Berbeza dengan cara, hari ini kalau nak tengok manusia biadab, pergi buka di Facebook ruang komen. Jumpa selalu. Ruang komen tu ruang manusia tidak beradab, manusia tak takut ke Tuhan, manusia tak lupa kepada malaikat mencatat amalan, yang menyebabkan mereka akan mengundang bala di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu di antara panjang. Baiklah para jemaah sekalian, panjang lagi ayat ni, cuma saya nak habiskan tajuk An-Najwa, tajuk tentang apa dia? An-Najwa, tajuk tentang bisikan ini. Tengok dalam ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Allah. Tanda. Ayat 12 ini di awal permulaan Islam dulu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai suatu perkara, jadi ramai sahabat nak pergi jumpa Nabi, maka turun ayat Quran ni. Makanlah kamu bersedekah kepada fakir miskin sebelum kamu memulakan pengadapan itu. Nak pergi jumpa Nabi, pergi sedekah dulu. Tak ada duit sedekah, atau saya jumpa. Tunggu di masjid. Ini Allah Ta'ala nak ringankan sikit tugasan Nabi. Nabi tugas banyak. Mari duduk jumpa hari ni, mau nak jumpa boleh, pergi bagi sedekah. Bukan sedekah pada Nabi, sedekah pada fakir miskin. Pemberian sedekah itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih, yakni kebaikan bersedekah itu dapat membersihkan kamu dari sifat bakhil kedekut yang menjadi sifat orang munafik. Mandala ayat itu kata khairul lakum, bukan wajib. Kalau ada, sedekah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak ada, nak sedekah tak ada. Tapi hajat nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Nak tanya hukum ke, nak macam-macam nak. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala bila tak ada duit, kamu dibenarkan juga mengadapnya mengenai perkara yang tak dapat tiada, tak dapat tidak ni bahasa lama. Yang mesti kena jumpa, kerana sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Kata di para ulama, apa ni, Allah Taala ringankan. Awalnya asal nak jumpa Nabi kena apa? Kena sedekah. Tapi kalau tak ada, boleh je jumpa. Ayat yang ke-13 yang terakhir dalam bab apa ni, Najwa ni. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Adakah kamu takut akan kemiskinan disebabkan kerap kali kamu beri sedekah sebelum mulakan pengadapan kamu itu? Kamu takut miskin. Nak jumpa Nabi sedekah. Allah kata apa? Fa iz lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa atii'ullaha wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau kamu tidak melakukan perintah itu,
dan Allah pun memaafkan kamu kerana kamu tidak mampu, maka dirikanlah salat dan berikanlah zakat sebagaimana yang sewajibnya, serta taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya akan segala yang kamu lakukan. Jadi itulah dia kata di para ulama, ayat 12 hingga 13 ni nazalata ma'an, turun sekali. Mana mereka awalnya digalakkan kepada sahabat, siapa yang nak jumpa Nabi kena sedekah. Ramai di kalangan sahabat ni miskin. Cara kau sedekah dia rebah. Anak ada baca kepada tuan-tuan sebuah buku nama dia Kisah Nabi dengan Sahabat radhiyallahu anhu. Tengok dari rakaman kita ada. Dalam kisah Nabi dengan sahabat ini sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya Abu Hurairah rebah kerana terlalu lapar. Abu Hurairah ni jumpa Nabi banyak, dia belajar dengan Nabi. Mana nak ada sedekah? Dia nak makan apa tak ada. Maka Allah Taala turun ayat Quran ini, fa izlam taf'alu wa taballahu alaikum. Mana Allah Taala terima taubat, mana Allah Taala ringankan kamu, boleh ya, tak payah sedekahlah. Cukuplah dengan kamu solat, dengan kamu berzikir, kamu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ini kata daripada Sayyidina Ali, hazihil ayah ma'amila bihi hadun. Ayat ini tak ada lagi orang lain buat kecuali aku pernah buat, kata Sayyidina Ali. Pernah sekali bila tu ayat Quran dia pergi sedekah, dia mari jumpa Nabi. Sedangkan Sayyidina Ali tu menantu Nabi. Cuma Ali buat di atas dasar nak ambil berkat dengan arahan ayat dan imtithalu li amrillahi azza wa jalla. Maka para jemaah sekalian, kesimpulan daripada ayat kita ini, cuma ayat ni 12 13 ni tak ada lagi lah. Lepas pada tu arahan supaya nak jumpa Nabi kena sedekah. Tapi kalau kita pergi Madinah hari ni, nak pergi ziarah kubur Nabi, kita sedekah pakai miskin, tak jadi masalah. Tapi ayat ini sudah dia diberi pilihan. Akhir sekali Allah kata tak apalah. Kalau tak ada apa-apa, pergilah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kamu jadi orang baik. Maka ayat ini kesimpulannya ta'zim maqamin Nabi, nak meninggikan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita menghormati baginda hayyan wa mayyitan. Ni dak ni kita nak hormatkan Nabi, pelik-pelik pergi duduk gosok kubur lah, dah ambil gambar selipar duduk gosok lah. Kita sayang kepada Nabi bittiba'i sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikut sunnah dia, bukan buat benda-benda yang pelik-pelik, yang khurafat, yang menyalahi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, insya-Allah kita habiskan perbincangan kita bermula daripada ayat 15 sehingga ke akhir surah dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.